Selama 10 bulan, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ataupun 10 bulan pemerintahan Kerajaan Perpaduan, 10 bulan menteri-menteri menjalankan kerja menteri-menteri kabinet dalam Kerajaan Perpaduan. Akhirnya, satu berita mengesahkan rombakan kabinet besar-besaran dijangka akan dilakukan. Nah, saudara-saudara, satu artikel ataupun satu ulasan dari Syahbudin.com, satu artikel yang bertajuk "Merombak Kabinet Perlu, tapi Menyusun Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian Jauh Lebih Perlu." Sebuah portal berita semalam melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijangka akan membuat rombakan kabinet secara besar-besaran dalam masa terdekat ini. Artikel ini pada 24 September. Laporan yang dibuat dengan memetik sumber daripada Jabatan Perdana Menteri itu menyebut selain melakukan rombakan kabinet, Anwar juga dikatakan mahu menukar ketua setiausaha beberapa kementerian. Di samping rombakan kabinet dan menukar ketua setiausaha, Anwar turut dilaporkan akan menyusun semula anggota birokrasi dan kaki tangan penting perkhidmatan awam, malah juga pegawai-pegawai di pejabatnya sendiri. Nah, saudara-saudara, setelah kita mendengar berkenaan dengan rombakan kabinet, 10 bulan sudah berlalu dan dilihat sudah semestinya ada di antara menteri di dalam kabinet yang menyerlah, ada di antara mereka yang juga dilihat tidak melakukan kerja ataupun mungkin tidak sesuai. Nah, saudara-saudara, sudah pasti ini menjadi pandangan dari ramai orang, terutamanya rakyat Malaysia, yang melihat ada beberapa menteri yang mempunyai kelemahan. Nah, adakah di sini akan ada beberapa menteri akan dipecat ataupun mungkin akan ditukar? Semua rombakan atau perubahan itu dikatakan sudah sampai masanya untuk dilakukan bagi memantapkan lagi kedudukan kerajaan berikutan selesainya PRN 6 negeri, disusuli sokongan terbuka GPS kepada Anwar sehingga habis penggal, yang sekaligus bererti kerajaan perpaduan ini akan terus stabil sehingga 2027. Perdana Menteri kini fokus untuk memantapkan lagi kerajaan agar berfungsi lebih berkesan melaksanakan dasar-dasar utama seperti Rancangan Malaysia ke-12, Pembentangan Bajet 2024 pada Oktober, polisi tenaga dan menurunkan kos sara hidup rakyat, kata sumber tersebut. Setelah hampir setahun terbentuknya Kerajaan Perpaduan, berita rombakan kabinet ini adalah berita yang amat menggembirakan buat para penyokong PH di seluruh negara. Selama ini tidak begitu banyak boleh didengar rungutan dan rasa tidak puas hati penyokong bawahan ini terhadap beberapa menteri yang gagal dalam peranan mereka. Meskipun dibatasi dengan pilihan yang terhad di kalangan ahli-ahli parlimen untuk diangkat sebagai menteri, tetapi ramai berharap agar Anwar tidak takut menukar atau menggugurkan beberapa menteri yang dilihat lemah dan tidak berfungsi sepanjang 10 bulan beliau menerajui kerajaan ini. Tidak terkecuali, perbualan juga sudah merata di kalangan penyokong PKR dan PH sendiri yang mahu Anwar segera menukar lain-lain lantikan yang mengetuai agensi jabatan atau unit yang penting seperti JKOM misalnya. Untuk kerajaan ini lebih menyerlah selain merombak kabinet, apa yang dirasakan perlu, malah sangat perlu diberikan perhatian oleh Perdana Menteri ialah berkaitan komunikasi, penyampaian maklumat kepada rakyat dan menangkis segala macam serangan serta fitnah pembangkang yang dilihat kian ekstrim kebelakangan ini. Kalau kerajaan diumpamakan seperti sebuah kereta, Perdana Menteri dan parti yang menjadi kerajaan adalah umpama pemandu dan pemegang steeringnya, manakala penjawat awam pula adalah enjin.
serta segala macam komponen yang menggerakkan kereta tersebut menurut artikel ini. Nah, di akhir artikel ini, jika tidak dilakukan segera, kerajaan bukan saja tidak mampu berfungsi dengan baik dalam khidmatnya kepada rakyat, malah akan sentiasa gagal dan seterusnya. Potensi untuk menang lagi dalam PRU akan datang akan tipis dengan sendirinya, menurut Syahbudin. Nah, akhirnya kita menantikan apa yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda? Sekian saja untuk ulasan kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Setelah baru-baru ini kita dikejutkan dengan SPRM yang menahan individu yang dapat disahkan adalah bekas setiausaha politik Radzi Jidin, di mana ini juga melibatkan satu salah laku yang dipercayai berkaitan dengan projek RM 80 juta. Nah, saudara-saudara, ramai yang berkata selepas penahanan untuk individu ataupun bekas setiausaha politik Radzi Jidin itu, banyak spekulasi yang timbul. Adakah Radzi Jidin juga terlibat? Ataupun adakah beliau juga akan ditahan? Ataupun akan dipanggil SPRM? Nah, saudara-saudara, jawabannya ada di sini. Akhirnya dalam satu artikel mengesahkan, Radzi Jidin akan dipanggil SPRM. Satu artikel dari biharian.com ataupun BH Online. Bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Radzi Jidin akan dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku JQAF untuk prasekolah yang bernilai kira-kira RM 80 juta. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi BH. Beliau bagaimanapun memberitahu ketika ini siasatan lanjut mengenai kes itu masih berjalan. Ada kemungkinan besar dipanggil, tetapi bukan sekarang katanya. BH juga difahamkan SPRM masih menjalankan siasatan sepenuhnya berhubung siasatan dakwaan rasuah itu. Nah, saudara-saudara, adakah ini akan memperlemahkan kekuatan Perikatan Nasional yang ada hari ini? Sekiranya benar-benar Radzi Jidin akan dapat dibuktikan bersalah. Kalau beliau dibuktikan bersalah, apakah yang akan berlaku kepada Perikatan Nasional? Adakah pengundi-pengundi PN ataupun pengikut-pengikut PN akan lama-kelamaan melihat bahwa banyak kepimpinan Perikatan Nasional ini, bukan banyak tetapi ada beberapa, termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri yang juga terlibat dengan beberapa pertuduhan. Nah, saudara-saudara, dalam artikel ini lagi, BH difahamkan SPRM masih menjalankan siasatan sepenuhnya berhubung siasatan dakwaan rasuah itu. Malah, ketika ini difahamkan, tiada sebarang pembekuan aset yang dilakukan SPRM berhubung siasatan, walaupun dua individu sudah ditahan. Sementara itu BH sudah menghubungi Radzi menerusi aplikasi WhatsApp berhubung perkara itu, namun tidak mendapat maklum balas lanjut. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya, mengesahkan penahanan dua individu, termasuk bekas setiausaha politik, kepada seorang bekas Menteri Kanan. Nah, saudara-saudara, adakah di sini sekiranya dapat dibuktikan Radzi Jidin juga mungkin akan ditahan? Artikel ini mengesahkan Radzi Jidin akan dipanggil SPRM. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.